Pada seri ini pula, kita akan melihat beberapa larangan ihram yang lainnya. Itu dalam kategori yang berkaitan dengan alam sekitar dan yang kedua berkaitan dengan hubungan jenis. Keseluruhannya ada 5 di sini. Berkaitan dengan alam sekitar adalah dilarang bagi jemaah yang telah berniat ihram untuk membinasakan apa-apa pokok yang terdapat di tanah haram Mekah. Justru, perbuatan mencabut daun, mencabut ranting ataupun mematahkan dahan pokok-pokok yang ada di tanah haram Mekah akan dikenakan dam yang dipanggil dam tahyi dan ta'dil. Kita akan cerita berkaitan dengan dam tahyi dan ta'dil ini dalam bab yang berkaitan dengan membinasakan binatang sebagai contoh selepas ini. Baik. Seterusnya adalah dilarang orang yang mengerjakan umrah membinasakan atau memburu binatang buruan darat yang boleh dimakan, yang halal dimakan. Di mana yang kita maklum di Mekah terdapat banyak binatang-binatang seperti burung merpati atau belalang, yang mana binatang-binatang ini adalah haram untuk dibinasakan. Kita ambil contoh. Sekiranya seseorang jemaah itu melakukan sesuatu kepada burung merpati. Contoh, dalam perjalanan ke masjid, ketika menyorong kereta sorong, tiba-tiba kereta sorong tersebut telah membinasa atau membunuh seekor merpati. Jadi, jemaah berkenaan ataupun siapa yang melakukan kesalahan yang berkaitan dengan membunuh merpati ini akan dikenakan dam walaupun dia tidak sengaja. Dam yang dikenakan bagi orang yang terbunuh seekor merpati adalah seekor kambing. Dam tahyi ta'dil. Baik, kita lihat. Dam tahyi ta'dil ini bermaksud pada senarai hukuman mereka boleh memilih apakah hukuman. Sebab dinamakan tahyi, boleh pilih. Dan kalau kita lihat kepada apakah pilihannya, yang pertama, jika dibunuh atau bunuh seekor merpati, maka dikenakan dam seekor kambing. Hendaklah menyembelih seekor kambing. Atau boleh memilih memberikan kepada fakir miskin di tanah haram sejumlah wang atau sejumlah makanan yang boleh membeli seekor kambing. Ataupun berpuasa sebanyak bilangan cupak yang boleh membeli seekor kambing. Sebab itulah dinamakan dam tahyi dan ta'dil, kerana boleh dipilih. Dan yang kedua, pada senarai hukuman atau denda yang dilakukan tadi, semuanya berkisarkan seekor kambing. Menyembelih seekor kambing. Yang kedua, memberi makan fakir miskin, harga yang boleh membeli seekor kambing. Ataupun yang ketiga, berpuasa sebanyak bilangan cupak yang boleh membeli seekor kambing. Andaian kita kalau seekor kambing adalah bernilai 300 rial, satu cupak adalah 5 rial, maka orang berkenaan boleh memilih yang ketiga, itu berpuasa sebanyak 60 hari. Seterusnya, bagi masalah yang berkaitan dengan ataupun larangan berkaitan dengan hubungan jenis, maka tidak boleh bagi jemaah yang telah berniat ihram untuk melakukan hal ehwal yang berkaitan dengan kahwin mengahwin. Seperti berkahwin, menjadi wali, ataupun menjadi wakil kahwin. Yang mana dalam bab berkaitan berkahwinan ini, ia tidak dikenakan dam. Tetapi perkahwinan yang dilangsungkan dalam keadaan wali berkenaan dalam ihram ataupun pengantin dalam ihram,
adalah tidak sah. Seterusnya, dilarang dalam ihram untuk melakukan mukaddimah persetubuhan. Seseorang yang melakukan mukaddimah persetubuhan, dam yang dikenakan adalah dam tahyi takdir, iaitu seperti mana dam yang disebutkan pada bahagian yang terdahulu tadi, iaitu sama ada menyembelih satu kambing ataupun yang kedua boleh pilih ia memberi makan 6 fakir miskin. Setiap orang fakir miskin mendapat 2 cupak ataupun 10 rial seorang, ataupun yang ketiga berpuasa 3 hari. Dan kesalahan yang terakhir, larangan yang terakhir adalah tidak boleh melakukan persetubuhan semasa ihram. Ini lebih berat, yang mana mereka yang melakukan persetubuhan sebelum daripada mereka bertahallul, iaitu sebelum selesai semua pekerjaan umrah, mereka akan dikenakan dam tertib takdil. Apakah maksud dam tertib takdil? Tertib maksudnya mesti ikut urutan. Takdil adalah maksudnya boleh ditukar, tetapi mesti ikut urutan. Kita lihat, seseorang yang melakukan persetubuhan semasa ihram umrah ataupun dalam keadaan ihram umrah, maka dikehendaki baginya untuk menyembelih seekor unta. Sekiranya ia tidak mampu nak menyembelih seekor unta, maka hendaklah ia memberi makanan ataupun menyediakan makanan, bersedekah makanan yang senilai dengan seekor unta. Sekiranya tidak mampu, maka hendaklah beliau melakukan puasa sebanyak bilangan cupak yang boleh membeli seekor unta. Bayangkan kalau seekor unta bernilai 3,000, dibahagikan 5 rial secupak, maka kita bayangkan berapa hari seseorang itu berpuasa sekiranya ia melakukan kesalahan dalam ihram yang ke-13 ini, itu bersetubuh semasa dalam ihram umrah. Jadi lengkaplah 13 larangan ihram serta dam-dam yang saya sebutkan tadi untuk perhatian ataupun pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih.